Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini hari Isnin, jadi Abang harap cerita yang Abang sampaikan hari ini dapat menghiburkan hari pertama kita bekerja. Waktu hari pertama bekerja kan selalunya memang penat, rasanya badan lesu-lesu. Jadi mana tahu cerita Abang boleh memberikan semangat yang luar biasa. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini, tiga pengalaman yang berbeza. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni yang sampaikan kepada Abang namanya Yusof dan dia hantar kepada Abang cerita ini melalui email. Pada waktu hari kejadian, dia bersekolah ataupun belajar dekat satu institut kemahiran di Pulau Pinang, yang dia kata kebanyakan orang memang tahu tempat mana dia belajar. Pada hari-hari pertama sewaktu minggu orientasi, mereka semua ditempatkan di dalam satu blok sementara. Jadi dengan kata lain, blok itu sangat dekat dengan kawasan kantin. Tujuannya adalah untuk memudahkan urusan orientasi. Mereka semua, Yusof dan kawan-kawannya, duduk dekat blok sementara itu lebih kurang memakan masa seminggu lamanya. Jadi selepas habis minggu orientasi, maksudnya dah selepas habis seminggu, Yusof dan kawan-kawan telah ditempatkan dalam blok-blok asrama yang sebenar. Dekat kawasan Institut Kemahiran tu, blok asrama dibentuk dalam satu, bukan dibentuk, dia punya kedudukan adalah asramanya lebih kurang 3 tingkat dan dia diletakkan secara berkotak. Contohnya 1, 2, 3. Tengah-tengah ada padang. Jadi dengan kata lain, asrama tu mengelilingi satu padang dan keluasan padang tu tidaklah begitu luas sangat. Cukuplah untuk ada main takraw ataupun badminton sebab ada lebih kurang beberapa court dekat tengah-tengah kawasan asrama tu. Yusof ditempatkan di tingkat yang kedua. Dalam blok asrama dia boleh memuatkan, dalam bilik dia boleh memuatkan lebih kurang 12 pelajar pada satu-satu masa. Jadi bila dah cerita macam tu, nak kata takutku tidaklah. Kalau ada takut sikit pun, pergi tandas. Itulah sedikitlah perasaan takut ni waktu nak pergi tandas. Yang lain-lain okey je. Jadi selepas habis waktu orientasi, semua orang dah dapat asrama katil masing-masing. Pada satu malam, waktu habis orientasi tu, salah seorang daripada kawan Yusof yang bernama Ilham, dia ada makwa. Dan dia ni, Ilham ni orang yang jenis mulut manis, senang dapat makwa. Waktu-waktu tu pula dia berkenalan dengan seorang perempuan. Dan pada malam tu, dia pergi telefon perempuan tu. Pada waktu tu, lebih kurang tahun tu, kalau tak silap Abang, nak telefon orang mesti tengah malam. Sebabnya waktu itulah rate telefon sangat murah. Begitu juga yang berlaku pada Ilham. Dia nak telefon makwa dia yang baru dia kenal sewaktu orientasi hari itu, dia kena tunggu tengah malam pukul 12 malam dan ke atas. Jadi dialah hanya satu-satunya pelajar yang tersedar ataupun menyala untuk bangun, bukan tahajud, tapi bangun nak telefon buah hati. Yusof dan kawan-kawan lain dah tidur, dah lena lah. Yang si Ilham ni pun keluar daripada bilik sebab dia tak nak kawan-kawan dia dengar apa yang dia bualkan. Dengan perasaan yang memang super duper berani, dia pun mulalah telefon makwa dia. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Mujurlah makwa dia masih lagi berjaga. Jadi Ilham pun pergilah berborak-borak dengan makwa dia. Sewaktu dia tengah berborak dengan makwa dia, dia ada rasa benda yang tak sedap, iaitu ada seperti gerakan angin di belakang badan dia. Mula-mula dia ingatkan angin itu datang daripada gerakan salah seorang daripada kawan dia yang ada dekat dalam blok asrama. Tapi bila dia tengok pintu blok asrama tu tertutup rapat dan keadaan dalam blok asrama tu gelap,
Jadi dia dah mula fikir yang bukan-bukan. Perasaan nak bercakap dengan makwa masih lagi tebal. Jadi dia fikir dia kena positifkan diri. Mungkin itu hanya perasaan dia aja yang katanya seperti ada orang melintas dekat belakang. Tengah borak-borak ni tiba-tiba benda tu melintas sekali lagi. Waktu ni Ilham dah rasa tak sedap hati. Dia perlu buat sesuatu. Dalam fikiran dia, kalau sekali lagi benda ni datang melintas belakang dia, dia memang terus masuk tidur. Tapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang di luar dugaan. Sewaktu Ilham masih lagi di kawasan balkoni berhadapan dengan asrama tempat dia menginap, di hujung blok dia nampak seorang perempuan berdiri dengan mukanya warna hitam. Memang tak tunggu lama, Ilham terus rempuh bilik asrama, masuk tidur, baring terus kat katil, selubung satu kereta. Selubung satu badan. Esok pagi dia demam. Cerita tentang Ilham demam, tak ada seorang pun tahu apakah puncanya. Cuma pada waktu tu Ilham kedudukan katilnya adalah bersebelahan dengan Yusof. Jadi dia cerita dengan Yusof apa yang berlaku pada malam tu. Selepas habis dia ceritakan, Ilham dibawa oleh ibu bapa dia balik ke rumah. Sebab keadaan dia demam memang sangat pelik. Keesokan paginya, Yusof berjumpa dengan kawan-kawan dia dan dia bercerita tentang apa yang dialami oleh Ilham. Kebanyakan daripada kawan-kawan dia tak ada seorang pun yang terkejut. Semua di antara mereka dah tahu kawasan asrama tempat mereka tinggal memang berhantu. Ini diorang dapatkan daripada senior-senior yang pernah duduk dekat kawasan asrama tu. Pada malam tu, Yusof dengan kawan-kawannya duduk berkumpul dekat dalam bilik. Cerita yang diorang bincangkan pada waktu tu tak lain tak bukan kisah Ilham. Ditambah-tambah pula lainnya dengan kisah kawan-kawan ataupun sini-sini yang lain. Tapi semuanya berkisarkan kisah-kisah seram. Sambil-sambil bercerita, Ilham kata dia ada pegang bola pada waktu tu, bola getah. Dan sambil-sambil bercerita, dia baling bola tu ke arah almari dan bola tu akan melantun ke arah dia balik. Tapi entahlah macam mana dia kata, pada waktu tu mungkin balingan dia terlalu gairah sambil-sambil dengar cerita seram kan. Dia terbaling agak kuat sedikit ke arah almari dan bola tu terus melantun keluar daripada asrama. Asrama dia pula dekat tingkat ketiga dan semata-mata nak keluar daripada asrama, turun ke tingkat 1, nak ambil bola getah, memang itu bukan cita-cita. Lantaklah besok pagi kalau ada rezeki, jumpalah bola tu balik. Jadi pada malam tu, bila bola tu dah melantun keluar, dia pun biarkan aja. Tak naklah dia ambil. Tengah-tengah mereka semua bercerita, bergalak-galakkan bercerita, tiba-tiba diorang dengar sesuatu suara yang agak riuh di luar kawasan asrama. Jadi Yusof dengan kawan-kawan dia pun pergi ke balkoni yang terletak depan dekat asrama dia dan tengok sebenarnya apa yang berlaku. Rupanya di kawasan tingkat bawah asrama mereka, ada beberapa orang pelajar terdiri daripada pelajar senior, semuanya menjerit-jerit sambil menunjuk-nunjuk ke arah bumbung asrama mereka. Waktu tu Yusof memang tak bercadang. Dia dengan kawan-kawan dia tak bercadang nak pergi tengok ataupun nak menjengah-jengah, nak kepoh-kepoh apa yang berlaku. Dia fikir senior-senior yang duduk menjerit-jerit tunjuk-tunjuk bumbung tu pasti akan melalui bilik dia. Sebab bilik senior tu adalah pada level yang sama dengan bilik Yusof. Jadi dia tak nak kecoh-kecoh, dia tunggulah senior-senior tu naik. Lepas senior-senior tu naik, dia pun tanya dengan senior-senior tu. Bukan Yusof aja yang tanya, tapi ramailah yang tanya. Apa sebenarnya yang berlaku? Senior-senior tu bagi tahu, dekat atas bumbung tadi ada seorang budak perempuan yang berdiri di hujung bumbung asrama lelaki. Kalau ikut logik, tidak ada asrama
perempuan yang duduknya berdekatan dengan asrama lelaki. Dan mustahil ada budak yang betul-betul berani, budak perempuan yang nak yang nak berdiri bertenggong-tenggong dekat kawasan bumbung asrama lelaki, sebab itu bukan tindakan yang cerdik, boleh menyebabkan seseorang tu jatuh dan patah kaki. Jadi Yusof dengan bodoh-bodoh, bukanlah bodoh, tapi Yusof dengan saja nak bertanya dengan senior dia tanyalah, apa tu bang, dia kata. Jadi senior tu beritahu, itulah penunggu kawasan asrama ni. Kalau kau tak percaya, kau duduklah dekat asrama ni sampai habis belajar. Kami dah biasa tengok, tapi mereka tak kacau kita, kita tak kacau dia. Mereka tak kacau kita, kita tak kacau dia. Betul ayat tu. Jadi jangan risau, cuma ada kalanya dia akan memunculkan diri. Itu yang dipesan oleh senior-senior kepada Yusof dan juga kawan-kawan dia yang lain. Sewaktu mereka semua berborak, sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan Yusof yang pergi keluar daripada asrama. Salah seorangnya adalah Rizal. Rizal pada waktu tu tengah membuang air dekat bilik air. Dia tak dengar pun cerita tentang sini-sini yang ternampak budak perempuan yang berdiri dekat atas bumbung lelaki. Dia tak dengar cerita tu. Cumanya, sedang-sedang mereka semua habis bercerita, sini-sini pun dah balik bilik, tiba-tiba si Rizal terkocoh-kocoh keluar daripada bilik air yang terletaknya di hujung kawasan asrama, berlari ke arah dalam bilik. Lepas tu bila dia masuk dalam bilik, semerbak bau. Rupanya dia dekat dalam tandas tadi buang air besar, tapi belum sempat nak cebok. Kawan-kawan jadi marahlah. Engkau dah menambahkan perisa dalam bilik ni. Kalau tadi bau nenas, bau anggur, sekarang bau Jadi marahlah kawan-kawan. Rupanya Rizal pada waktu tu muka dia dah macam nak menangis. Jadi kawan tanyalah, Yusof dengan kawan-kawan tanya, kenapa pula kau tiba-tiba nak melalak ni? Dia kata, waktu aku nak mencebok, nak membersih-bersihkan, tiba-tiba ada orang jengah daripada atas tandas aku, tempat aku membuang air. Ada orang, aku ingatkan budak-budak yang sengaja nak tengok aku membuang. Kan ada setengah budak nakal kan macam tu kan. Jadi nak tengok orang buang air, tak apa, dia seronok tengok orang buang air. Aku ingatkan budak-budak, aku tengok atas, memang budak, dia kata. Budak muka budak. Cumanya bila dia tengok dua kali dan bila dia tengok ke arah lantai, sebab lantai kan ada air, jadi ada pembalikan dengan apa yang ada dekat atas kan. Daripada pembalikan image yang ada dekat lantai bilik air, barulah si Rizal tahu yang jengah tu adalah hanya kepala, bukan badannya. Dengan kata lain, kepala tu hanyalah semata-mata kepala. Jadi bila benda tu dah tahu, Rizal nampak dia gelak. Jadi Rizal pun tak ambil masa panjang, berlari keluar daripada asrama, dapatkan pertolongan kawan-kawan. Dan itu hanyalah 3 peristiwa yang berlaku pada waktu tu, sewaktu Yusof belajar dekat kolej tu. Selepas tu tak ada lagi peristiwa pelik. Kenapa? Mereka beranggapan ini mungkin adalah salam perkenalan daripada alam sebelah, semata-mata untuk kenal dengan budak-budak baru. Dan selepas Yusof tamat belajar dekat situ dan dia berjumpa dengan sini-sini, dengan junior-junior, dia pesan benda yang sama. Dekat kawasan asrama ni ada penunggunya. Cerita kedua disampaikan oleh Syah, juga berlaku dekat tempat dia belajar. Tapi kali ini bukan institut pengajian tinggi, ia berlaku dekat satu politeknik. Cumanya dia tak beritahu kat abang politeknik mana yang Syah nak ceritakan ni. Dia bagi email sebenarnya, tapi abang tak adalah nanya-nanya, sebabnya ada sesetengah daripada yang menghantarkan cerita memang tak nak beritahu kat mana lokasi. Tujuannya adalah untuk menutup cerita atau untuk mengelakkan daripada tersalah cerita atau terbuat fitnah. Syah cakap dia belajar dekat situ, dia tak adalah masalah sangat, nak rasa takut sangat pun tidaklah. Cumanya
dekat asrama dia, tadi cerita asrama ni cerita asrama juga. Dekat asrama dia ada satu pokok besar. Dan ramai yang cakap dekat pokok tu ada macam-macam benda yang kadang-kadangnya langsuwe, makcik, rockers, gula-gula, yoyol, semualah ada kat situ. Ramai yang nampak macam-macam bentuk. Terutama sekali cerita-cerita yang datang daripada senior-senior. Tapi kebanyakan daripada cerita tu susah Syah nak percaya. Sebab bagi Syah, dia ni adalah orang yang percaya apa yang dia nampak ataupun apa yang dia dengar. Tapi tak sangka sebenarnya pada hari itu, pada waktu kejadian tu, dia mendapat satu pengalaman yang memang dikenang-kenang sampai sekarang. Ceritanya pada satu malam, pada waktu tu dia tengah tidur. Dan dia punya tingkap bilik dia memang berdekatan dengan pokok besar yang konon-kononnya orang kata berhantu. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia terdengar macam ada orang panggil. Dia pun bukalah mata. Jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Jadi dia pun malas nak melayan perasaan, dia pun teruslah nak sambung tidur. Sedang-sedang dia melayan mata nak sambung tidur, tiba-tiba dia dengar sesuatu daripada pokok besar. Mula-mula dia ingatkan ada budak-budak nakal ataupun pelajar nakal yang panjat pokok tu semata-mata nak takut-takutkan diorang. Tapi bila dia dengar semula tapak kaki yang bergerak dekat kawasan pokok tu, itu bukanlah tapak kaki manusia. Sebabnya gerakannya hanya tunggal. Duk. Tak ada kelepak-kelepuk, tak ada. Jadi dengan kata lain, itu bukanlah daripada alam kita. Syah terus pasang telinga. Mana tahu kalau dia dengar sesuatu yang pelik, dia pun nak teringin juga nak tengok. Walaupun perasaannya takut-takut. Tapi dekat asrama dia pada waktu tu ramai orang. Walaupun semua dah tidur, dia tak adalah rasa takut sangat. Tengah-tengah dia menunggu apa-apa yang akan terjadi dekat pokok tu, tiba-tiba daripada pokok tu keluar bunyi orang main seruling yang gini tu kan. Jadi dia dengar macam ada orang main alat muzik tu. Wah, dia rasa semangat. Dia pun dengan semangatnya bangun daripada katil nak tengoklah apa yang main. Tapi walaupun bunyi seruling tu begitu kuat, dipasang, diperdendangkan pada waktu tu, tapi mengikut apa yang Syah nampak, tak ada satu makhluk pun yang duduk dekat kawasan pokok tu. Tak ada bentuk manusia, tak ada bentuk pelajar. Tapi bunyi seruling tu betul-betul kuat memecah malam. Syah terfikir mungkin seruling tu datang daripada makhluk alam sebelah yang main dekat situ. Dan dia pun nak masuk tidur semula. Sedang-sedang dia betul-betulkan badan, dia pun tak hirau lah benda tu nak main, kau nak menjerit ke, biarlah. Sedang-sedang dia mengatur-ngatur badan nak tengok, dia pun palinglah tengok katil sebelah. Rupanya kawan dia pun dengar benda yang sama. Sebab kawan dia belum lagi tidur. Jadi Syah tanya, kau dengar tak bunyi seruling tu? Kawan dia kata, dengar-dengar. Tak payahlah kita heran, itu hantu. Jom kita tidur. Dan dia pun tidur, tak adalah jadi apa-apa. Tapi itulah satu-satunya pengalaman pelik yang dia alami sewaktu belajar dekat Politeknik yang tak tahu mana lokasinya. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Amar, berlaku dekat satu universiti dekat Gombak tahun 2015. Pada waktu tu Amar belajar dekat universiti tu, ambil kursus yang bagus-bagus, dia kata. Dan cerita kali ini juga berkenaan dengan asrama. Abang nak letaklah tajuk besar asrama, senang. Jadi dia kata kat sini ceritanya asrama. Dekat universiti tu, dekat kolej kediaman dia, satu bilik menempatkan 4 orang. Jadi dia kata tak adalah takut sangat. Cumanya di antara 4 orang tu, ada salah seorang daripada kawan dia memang begitu alim. Sebabnya bukti dia alim adalah selain daripada dia selalu jadi imam dekat surau berdekatan, pada masa yang sama dia boleh meruqyah orang. Kalau ada kes-kes yang berkenaan dengan alam sebelah yang terjadi dekat universiti itu, dia selalu dipanggil untuk memberi bantuan ruqyah, iaitu bantuan zikir-zikir untuk menghalau masuk makhluk alam sebelah yang datang mengasuk manusia.
Tapi ada sesuatu yang tak berapa nak sedap sangat kalau sebilik dengan budak macam ni. Mengikut kata Aman, setiap kali si kawan dia ni balik daripada meruqyah orang, malam tu mereka berempat pasti wajib akan diganggu dengan makhluk-makhluk. Yang mengikut kata kawan dia yang pergi ruqyah tu, dia kata makhluk-makhluk tu adalah yang datang kepada dia selepas dia meruqyah orang. Macam orang kata ikut balik lah. Jadi itu je lah masalahnya. Ada sekali malam tu dia kata tengah-tengah tidur tiba-tiba dekat dalam bilik melintas perempuan. Memang sah lah itu, bukan daripada asrama dia orang. Tak adalah kawan dia tiba-tiba pakai rambut palsu keluar tengah-tengah malam itu. Memang makcik Rockers lah kan. Kadang-kadang dia kata dekat katil nampak macam tergolek. Ingat bantal golek? Rupanya bukan bantal golek. Tapi kebanyakan daripada peristiwa mereka berempat buat-buat tak tahu aja. Walaupun macam tu, ada satu peristiwa yang ada pengajaran yang baiknya untuk abang sampaikan, dan dia beritahu ke abang minta disampaikan. Kerana ini berpunca daripada jangan salah cakap. Pada satu hari, si kawan yang pandai meruqyah ni dipanggil untuk pergi meruqyah orang. Pada awalnya si kawan ni tak nak pergi sebab dia tak nak setiap kali pergi dan dia balik, dia pasti akan bawa buah tangan. Buah tangan maksudnya benda-benda tu akan mengikut datang balik ke bilik. Dia tak nak kawan-kawan dia terkena dan dia rasa kesian. Tapi bila dia tak pergi tu, dia rasa bersalah juga. Dia tanya dengan kawan-kawan yang lain, boleh tak aku pergi? Kawan-kawan mestilah bagi tahu, termasuk dengan Aman kan. Pergilah tolong orang, meruqyah orang. Itu benda yang bagus, pahalanya besar dia kata. Tapi kalau aku pergi nanti korang akan kena kacau. Aku kesian tengok korang. Nak ada tunjuk seorang lah, si Fazli tu. Setiap kali kena kacau, time nak pergi kencing, time rasa nak pergi mandi, time tu lah kena kacau. Kesian aku tengok dia. Tapi mereka berempat ni faham, bertiga ni faham apa yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada si kawan ni tadi. Tak boleh disia-siakan. Jadi dia orang kata, kau jangan fikirkan soal kita orang, kau pergilah meruqyah orang. Tahulah kita orang jaga diri. Jadi bila dengar macam tu, dia kata terima kasih, sangat-sangat memahami. Waktu tu Aman sebenarnya tak bercadang nak bercakap benda yang bukan-bukan. Tapi entah macam mana dia terlepas, dia cakap macam ni. Aku kalau benda tu ikut kau balik malam ni, kau nampak buku atas meja tu, aku suruh dia telan buku tu, makan semua buku tu. Biar dia tahu susahnya belajar kat universiti. Kalau tak makan aku suruh dia baca dari satu muka ke satu muka. Biar dia tahu muntah belajar kat universiti, dia kata. Dia orang semua gelak. Tapi kawan yang meruqyah tu tak gelak, dia senyap lah sebab dia tahu yang si member ni dah terlepas cakap, takut apa-apa yang terjadi. Jadi malam tu selepas kawan dia balik ruqyah, semua orang berempat ni tidur dalam satu bilik yang sama, katil double decker. Tengah-tengah dia tidur, si Aman cakap ni, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia pada waktu tu dia punya muka menghadap ke dinding. Jadi badan dia membelakangkan meja belajar dia. Jadi tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba ada satu benda atau tangan tolak kepala dia sampai kepala dia menghantam dinding dan membuatkan dia terbangun besar mata mamat tu, dia kata. Dia kata, siapa pula yang tolak, sakit lah dahi ni. Dia pun bangun, tengok kiri, tengok kanan, kawan-kawan dia tidur. Jadi untuk mengelakkan daripada dia terkena dengki kali kedua, pada waktu tu dia tak tahu yang itu sebenarnya bukan manusia. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda ni terjadi untuk kali yang kedua, Aman baring tidur tapi menghadap ke depan dengan mukanya dihadapkan ke meja belajar. Jadi belakang dia adalah dinding. Dia tak tidur, dia kata. Dia masuk waktu tu baru nak terlelap. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang sangat tak seronok. Kerusi meja, kerusi tempat dia belajar ditarik dan tak ada siapa yang tarik pada waktu tu. Dia bergerak sendiri. Besar mata Aman. Sudah pula. Aku dah tersalah cakap tadi. Terus dia teringat. Suruh baca buku tadi kan. Telan buku tadi kan. Janganlah benda tu telan. Aku dah tak ada buku. Buku tu dah mahal. Dia kata tolonglah. Janganlah buat apa-apa. Waktu tu dia nampak kerusi dia ditarik dan kerusi dia seolah-olah macam ditolak semula. Macam orang tengah nak belajar, tarik kerusi, duduk, rapatkan badan dengan meja. Macam tu lah dia nampak, tapi hanya kerusi yang bergerak.
Dan tiba-tiba salah satu daripada buku yang ada dekat meja dia terbuka dengan beberapa muka surat diselak-selakkan. Pada waktu tu makin besarlah mata si Ahmad. Sudah, dia kata, dah dia main buku pula. Mana tersalah cakap, tolonglah, dia kata. Jadi untuk mengelakkan daripada benda tu muncul betul-betul dekat depan muka dia, dia pun memalingkan badan dia menghadap ke dinding semula. Dia takut kalau dia lama-lama tenung, dia nampak sesuatu yang tidak baik lah. Jadi bila dia dah menghadap muka dia ke dinding, dia cuba bayangkan yang ada dekat belakang dia tu adalah kawan dia yang sedang membaca buku. Tahu-tahu dia dah tertidur. Esok pagi kecoh dia cerita kat kawan-kawan apa yang berlaku. Tapi semua kawan-kawan gelakkanlah, lain kali jangan tersalah cakap. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi halua telinga lah. Sambil-sambil balik daripada kerja, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil buat kerja rumah. Boleh dengarkan cerita abang. Pengalaman daripada ramai orang ni memang betul-betul menarik. Ada kalanya abang meremang-remang, ada kalanya susah nak tidur. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada dua orang anak kecil yang bernama Ryan dan juga Raisha. Ryan berumur 12 tahun dan Raisha berumur 6 tahun. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat ibunya yang bernama Jamaliah Mat Isa. Wah, tersentuhnya bang. Dia kata hari jadi ibunya jatuh pada 30 hari bulan 8 hari tu. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat ibunya. Terima kasih menjadi ibu yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat bersyukur sangat-sangatlah mempunyai ibu yang perfect. Dan terima kasih menjaga mereka berdua beradik dengan penuh kasih sayang. Gila. Ni ucapan paling sweet pernah abang dapat. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada Puan Dayang Junaidi. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak gadisnya yang bernama Aida Yasmin. Masuk umur 25 tahun. Dia kata, selamat hari jadi buat anakku. Semoga Allah sentiasa merahmati, panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Nur Hairina Mustafa. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia, Puteri Nur Amalina, berumur 7 tahun. Yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 9 hari tu. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tercinta. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan mempunyai masa depan yang sangat cemerlang. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang juga bonda yang bernama Junaidah Ijam. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi ini buat anak ni yang bernama Muhammad Nazirul Nizar. Yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 9 hari itu dengan ucapan selamat hari jadi buat anak bujangku. Semoga panjang umur, murah rezeki, Allah sentiasa merahmati dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta masa depan yang cemerlang. Dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada juga seorang bunda yang bernama Ruby Isnen. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia yang bernama Aira Alina, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 9. Selamat hari jadi buat anakku. Semoga mendapat keberkatan dunia dan di akhirat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seseorang yang bernama Tini. Dia nak ucapkan Al-Fatihah. Dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat pakciknya yang bernama Jofari bin Ahmad, yang mana telah pun menghadap ilahi, berpindah ke alam abadi pada 1 hari bulan 9 hari itu. Jadi abang daripada pihak JSPL, abang ucapkan salam takziah dan marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Pakcik Jofari bin Ahmad. Semoga ditempatkan bersama ahli-ahli syurga.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Pada yang nak beli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang ada jual. Dan abang baru je restock perapan sate. Masih ada, boleh tekan link yang disediakan di setiap video yang abang letakkan, yang abang post. Jadi hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.